Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, rakan sahabat. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-9 dalam kita berpuasa, yang mana puasa kita di bulan Ramadan ini merupakan salah satu daripada kewajipan yang wajib kita laksanakan, dan dia termasuk dalam sebahagian daripada rukun Islam yang 5 yang kita belajar, yang kita diajar sedari kita mula hadir ke dunia ni. Dan insya-Allah puasa Ramadan ini juga, sebaik saja kita sebut sebagai Ramadan, maka Ramadan itu sendiri bawa maksud kepada kita, ia akan membakar segala-gala, terutama sekali perkara-perkara yang tidak baik. Dan yang kedua juga, Ramadan ini juga melatih kita untuk menghapuskan segala ego kita dan sebagainya. Jadi rakan sahabat, pada hari ini saya nak sharekan beberapa cerita tentang sebahagian daripada amalan apa yang patut kita lakukan, terutama sekali di kalangan kaum ibu, kaum wanita yang tidak dalam keadaan biasa, bermakna mereka dalam keadaan keuzuran ataupun dalam bahasa yang mudah kita faham, kita sebut sebagai wanita yang berhaid. Jadi ada sungutan di kalangan rakan sahabat kita, apakah amalan mereka boleh lakukan di bulan Ramadan, sedangkan kaum lelaki mereka tidak terbatas, mereka boleh hadir ke masjid, mereka boleh membaca Al-Quran 24 jam kalau mereka rajin dan sebagainya. Tetapi berbanding dengan golongan wanita, ada limitasi tertentu yang mungkin mereka tidak dapat laksanakan. Tetapi kita percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memilih kasih dalam menentukan hamba-Nya. Tidak ada mana-mana pihak yang lebih daripada sebahagian yang lain. Kerana dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam petikan ayat Al-Quran, kata inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang paling bertakwa. Jadi di situlah letaknya bagaimana kita nak meraih takwa di bulan Ramadan. Jadi rakan sahabat, yang pertama sekali bila kita cerita tentang Ramadan, beberapa fadilat yang paling utama selalu disebut oleh asatizah kita adalah tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama adalah melalui kita bersedekah di bulan Ramadan. Suka saya nak kongsikan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah. Maknanya kalau kita nak bandingkan dengan manusia yang lain, Nabi adalah orang yang paling pemurah. Berikan segala harta yang dia ada, dia infakkan segala apa yang dia miliki untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila tiba bulan Ramadan, hadis ini menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih pemurah. Dan ini juga diceritakan pada ketika Ramadan ini, Jibril akan turun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan. Dan apa yang Jibril buat? Jibril bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga boleh kita ambil sebagai panduan apakah aktiviti yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi maknanya bersedekah bagi wanita berhaid tak ada masalah. Mereka boleh bersedekah, teruskan seperti biasa. Tapi untuk nak membaca Al-Quran dalam mazhab kita Syafi'i ini ditegah dan dilarang. Nak menyentuh mushaf pun tidak dibolehkan. Nak membaca Al-Quran juga tidak dibenarkan. Tetapi tidaklah larangan ini berbentuk mutlak. Sekiranya ada yang sesuatu yang kita perlu perbetulkan. Misalnya rakan sahabat kita membaca ayat Quran secara salah. Masih lagi wanita yang sekiranya tidak ada orang lain yang memperbetulkan bacaan, masih lagi dia boleh memperbetulkan. Dan suka saya nak kongsikan salah satu pendapat dalam mazhab Maliki juga membenarkan tidak ada masalah bagi wanita yang dia membaca Al-Quran dengan tujuannya untuk belajar dan juga untuk mengajar. Cuma dalam mazhab kita tidak diperbolehkan. Tetapi sebagaimana saya sebut dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita satu contoh yang sangat baik, yang sangat mudah kalau kita untuk laksanakan, iaitu dengan cara bersedekah. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang maksum. Maksum ni adalah sunyi daripada melakukan segala dosa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang salah seorang daripada mereka yang dijamin masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aktiviti pertama, insya-Allah kaum ibu, rakan sahabat yang wanita, kita boleh lestarikan amalan kita di bulan Ramadan ni dengan cara kita membaca, dengan cara kita bersedekah. Dan yang ketiga, ini juga boleh kita lakukan, iaitu amalan yang memberi makan kepada orang yang berpuasa. Mungkin kita tertanya-tanya, kita hanya kerjanya atau petugasnya hanya memberi makan, tetapi tidak berkesudahan begitu sahaja rakan sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita betapa
orang yang walaupun sekadar memberi makanan sahaja kepada mereka yang berbuka, tetapi balasannya seolah-olah dia juga melakukan puasa itu sendiri. Dan ini dijelaskan dalam satu potongan hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrih ghair annahu la yanqus min ajri shaim syai'a." Apa maksudnya? Sesiapa yang menyediakan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu sendiri dan tidak dikurangkan walau sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa. Makna yang pertama, kita dah boleh buat untuk bersedekah. Yang kedua, kita boleh buat juga dengan cara kita menyediakan makanan ataupun beri makan kepada orang yang berpuasa. Dan antara amalan yang lain juga yang boleh kita laksanakan di bulan Ramadan ialah melalui dengan cara kita perbanyakkan zikir. Yang ditegah hanya kita membaca Al-Quran ataupun kita memegang mushaf, tetapi tidak dilarang kita untuk berzikir. Maka rugilah kalau kita kaum wanita. Kaum wanita ni kita boleh lebih banyak masa di rumah sambil-sambil kita memasak dan sebagainya, boleh kita berzikir. Sambil-sambil kita basuh beras, kita berzikir, tak ada masalah. Doa-doa yang kita baca walaupun dalam bentuk ayat Al-Quran tapi yang merupakan doa tidak dilarang. Kecuali kita hanya niat untuk membaca. Tapi kalau kita hanya kelaziman kita untuk membaca doa dan sebagainya, tidak dikira satu benda yang ditegah. Jadi rakan sahabat, kaum ibu, Nabi SAW dalam satu hadis ni menyebut, hadis ni sebenarnya lah diriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah ada bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadr ma ad'u qala taqulin Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ini ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maksud hadis ni, apakah pandangan kamu? Ni Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Apakah pandangan kamu sekiranya aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Apakah yang aku patut berdoa? Maka kata Nabi SAW, kamu kata, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bermakna di bulan Ramadan ni kalau kita tidak ada idea ataupun kita tidak ada apa-apa doa yang kita hafaz, mungkin kita tak tahu nak baca dan sebagainya, setidak-tidaknya kita bacalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kerana ini doa yang diajar oleh Nabi SAW khusus untuk di bulan Ramadan dan khusus untuk kita meraih fadilat Lailatul Qadar insya-Allah. Dan yang ketiga, di mana saya sebut tadi, boleh juga kita lakukan dalam kesibukan kita seharian, iaitu kita menyediakan makanan bersahur. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada amalan bersahur itu, pada ibadat bersahur itu adanya berkat. Bermakna orang yang bersahur itu dia mendapat pahala, orang yang menyediakan juadah untuk bersahur juga dia akan mendapat pahala yang sama kerana dia telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya sebutkan di awal tadi. Bermakna walaupun malamnya mungkin kita tak dapat nak berqiyamul lail dalam bentuk kita nak melaksanakan ibadat khusus, kita nak solat dan sebagainya, kita nak baca Quran, tetapi kita bangun mempersiapkan mereka yang nak berqiyamul lail, kita juga mendapat sebahagian daripada pahala orang berqiyamul lail. Jadi pada hari ini kita letakkan diri kita, kita tanya, apakah yang kita lakukan seharian ini sebenarnya telah menepati sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, menghidupkan malam dengan cara kita qiyam. Qiyam ni sama ada kita solat malam ataupun kita membaca Quran dan sebagainya. Imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia beriman, dia percaya sungguh-sungguh, wa ihtisaban, dia penuh harap. Tamaknya dia sangat-sangat mengira-ngira untuk dia nak mendapatkan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan mengampunkan dosanya yang lepas. Jadi insya-Allah kaum ibu, rakan sahabat, kita praktikkan 2-3 amalan yang kita sebut tadi. Kalau kita buat walaupun namanya 2-3 amalan tapi sebenarnya dia merangkumi sebahagian daripada kehidupan kita seharian. Akhir sekali, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberkati bulan Ramadan yang kita berada sekarang, dan insya-Allah supaya Allah rezekikan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Allahumma barik lana Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar, dan juga kita minta warzuqna Lailatul Qadar. Kita minta kepada Allah SWT, berkatilah bulan Ramadan yang kita berada sekarang, dan insya-Allah kita minta juga dengan Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Allah, rakan sahabat, mudah-mudahan apa kita kongsikan pada hari ini yang baik jadikan sebagai panduan, yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Yang paling penting
akhir sekali kita nak supaya matlamat puasa kita sebagaimana disebut, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kamu semua, kita lah, beroleh ketakwaan. Itu yang kita nak cari. Akhirnya mudah-mudahan balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang sejahtera, kita penuh kegembiraan. Di hujungnya nanti kita, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dia akan dapat. Yang pertama ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya ketika berbuka. Jadi sekadar itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.